Ipoh Barat. Terima kasih Yang di-Pertua. Pengagihan dana awam 388.1 bilion dalam bajet negara memerlukan saluran maklumat yang tulus untuk membina kepercayaan orang ramai terhadap berkesanan peruntukan belanjawan dan memastikan orang yang memerlukannya mendapat dana tersebut. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, satu jawatan kuasa pemantau pelanjawan akan ditubuhkan bagi memastikan peruntukan di bawah bajet 2024 diagihkan dengan baik untuk kepentingan rakyat. Objektif jawatan kuasa tersebut ditubuhkan adalah untuk melaporkan pencapaian bajet 2024 bagi tempoh Januari hingga Jun sebelum laporan itu dibentangkan di Parlimen pada September tahun depan. Persoalan yang penting ialah bagaimana kerajaan dapat memastikan bajet 2024 diagihkan dengan baik apabila Akta Rahsia Rasmi yang mengikat aliran bebas serta memelihara kerahsiaan maklumat. Pada pandangan saya, jawatan kuasa memantau belanjawan tersebut tidak dapat memantau peruntukan secara berkesan dan memastikan peruntukan diagihkan dengan baik sekiranya tidak ada mekanisme yang bersesuaian untuk memastikan ketulusan kewangan dan kontrak kerajaan dan kerajaan tempatan. Ia juga melibatkan bagaimana kontrak dirundingkan dan latar belakang pihak yang dianugerahkan untuk memastikan projek bukan sahaja diberikan kepada pihak yang paling kompeten tetapi juga untuk memastikan accountability kontrak melalui kriteria yang ketat. Sebagai contoh, apabila kerajaan negeri Perak tertentu menganugerahkan projek membaiki jalan dan longkang kepada kontraktor tunggal, maka persoalan adalah atas apa kriteria dan kelayakan kontraktor tersebut dipilih serta sama ada proses tender yang betul telah dilakukan. Apabila kerajaan negeri Perak enggan mendedahkan kontrak sedemikian secara umum dengan menggunakan Akta Rahsia Rasmi, ia jelas melanggar prinsip accountability dan ketulusan awam. Saya meminta agar perjanjian konsesi antara kerajaan negeri Perak dan Puncak Emas didedahkan secara awam. Namun, saya telah diberitahu melalui surat yang bertarikh 3 April 2023 bahawa perjanjian yang dimenterai antara pihak kerajaan negeri Perak dan pihak Puncak Emas adalah dokumen sulit di bawah Akta Rahsia Rasmi kerana mengandungi maklumat yang mengikat pihak-pihak dalam menjalankan tanggungjawab berkaitannya. Oleh yang demikian, ia tidak dapat memberi terma-terma tersebut. Maka kita perlukan Freedom of Information Act supaya perkara-perkara ini dapat semua diketahui oleh rakyat. Saya hairan bila wang dana kerajaan adalah wang rakyat diguna pakai, tetapi there is a cover-up dan menggunakan Official Secrets Act untuk tidak memberitahu apakah terma-terma itu adalah untuk kebaikan rakyat dan sebagainya. Saya percaya bahawa ini kalau dibenarkan, dilanjutkan, lebih teruk satu hari macam 1MDB dan sebagainya. Saya pohon agar Freedom of Information Act ini digubal dengan seberapa awal yang boleh, tindakan diambil supaya semua kontrak-kontrak kerajaan, terutamanya bila tidak ada sensitivitasnya, rakyat patut tahu kenapa no open tender dan sebagainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah mengumumkan beberapa peruntukan dan inisiatif dalam Belanjawan 2024 yang akan membantu majikan dan pekerja di Malaysia pada tahun-tahun yang akan datang. Namun, saya agak bimbang dengan pengumuman bahawa Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRD Corp akan memperuntukkan satu dana kas dengan menggunakan 50% daripada kutipan levy bagi melaksanakan program latihan madani yang merangkumi program latihan semula dan peningkatan kemahiran untuk usahawan SME dan golongan rentan seperti bekas banduan, orang kurang upaya, warga emas dan pesara. Kutipan levy sekarang melebihi lebih 2.2 bilion setahun pada masa sekarang. Ini bermakna pembiayaan yang diberikan kepada program latihan madani akan melebihi 300 juta setiap tahun.
Program atau dana sebegini bukanlah sesuatu yang baru bagi PSMB. Pada tahun 2016, dana tersebut telah diumumkan dalam perbelanjaan dan dirujuk sebagai pool fund. Matlamat dana itu adalah sama dengan matlamat program latihan madani. Malangnya ia tidak dicapai kerana korupsi yang berluasa, kerana akibat ketiadaan semak dan imbang bagi meningkatkan pengurusan. Pada tahun 2018, saya semasa itu Menteri untuk Kementerian Sumber Manusia telah mengarahkan semua akaun-akaun ini di-freeze dan tidak lagi membenarkan pool fund digunakan sewenang-wenangnya. Selepas itu, Governance Oversight Committee telah ditubuhkan di mana mereka di antara rekomendasi-rekomendasi yang dibuat, satu adalah di mana mereka sendiri dari selepas perbincangan dengan stakeholders dan sebagainya membuat satu keputusan bahawa pool fund ini tidak patut diadakan. Berdasarkan maklum membalas daripada majikan berdaftar yang membayar levy, mereka telah menolak konsep pool fund. Mereka berpendapat bahawa ia melanggar surat dan semangat Akta PSMB 2001 yang memperuntukkan bahawa levy yang dikutip oleh PSMB adalah untuk latihan dan pembangunan pekerja, perantis dan pelatih yang bekerja di premis majikan yang membayar levy sahaja. Apabila Kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada tahun 2020, masih terdapat sebanyak 300 juta dalam pool fund. Tetapi kesemua dana tersebut lenyap telah habis dalam tempoh 2 tahun tanpa sebarang laporan. Jadi saya nak tahu bilakah laporan terperinci akan diberitahu macam mana wang sebanyak 300 juta itu diguna pakai untuk skilling, upskilling, reskilling dalam negara ini. Di samping itu, bagi membantu PMKS yang tidak mempunyai baki levy yang mencukupi dan orang lain yang memerlukan bantuan, PSMB sudah mempunyai dana yang bernama unutilized levy yang berpotensi membawa masuk 50 juta ke 100 juta setiap tahun. Oleh itu, saya berpendapat ini adalah selepas perbincangan dengan stakeholders di negara ini, saya berpendapat bahawa peruntukan dana kas dengan menggunakan bayaran levy adalah tidak wajar tanpa perlindungan semak dan imbangan bagi pihak ketiga. Saya khawatir dana itu akan disalahgunakan dan tidak akan mencapai matlamat murni yang amat berhormat Perdana Menteri dan kerajaan sekarang. Saya amat berharap bahawa kerajaan akan melaksanakan satu mekanisme yang berkesan untuk memantau penggunaan dana dalam tabung latihan madani agar salah laku dan salah guna dana tidak berulang pada masa yang akan datang. Soalan saya yang adalah di mana Governance Oversight Committee telah pun yang membuat penyiasatan dengan stakeholder dengan dalam perlantikan mereka. Kenapa arahan-arahan yang dibuat oleh Governance Oversight Committee pada 2019 tidak diikuti? Saya nak tahu mengenai feedback tersebut. Lagi satu adalah Datuk Yang Dipertua, bahawa kita perlu ingat dalam misi dan visi kementerian di mana sebanyak 41 bilion diagihkan untuk Kementerian Kesihatan. Ini di anggaran perbelanjaan persekutuan dinyatakan. Dan kalau kita tengok visi dan misi dia, tidak ada mana-mana mengatakan bahawa prioritinya adalah mencegah lebih baik dari mengubati. Prevention is better than cure. Kenapa saya mengata sedemikian? Saya difahamkan bahawa non-communicable diseases di negara ini, kita kekurangan perhatian dalam perkara tersebut. Dan saya percaya perkara-perkara itu boleh dikawal jika seseorang itu ada kawal selia mengenai apa dia makan dan tubuh badan dia. Kita obesiti sekarang adalah satu di antara yang
tertinggi di serantau ini. Dan diabetes adalah lebih kurang 19%. Dan ini adalah terlampau tinggi. Non-communicable disease dapat diatasi. Saya dapat arahan dari Datuk Dr. Murugesan dari Dr. Parlimen lebih kurang 3-4 tahun dulu, di mana pandangan beliau dikata kalau seseorang mengikut intermittent fasting, saya adalah seorang diabetik, Datuk Yang Dipertua, untuk lebih 20 tahun. Tetapi selepas saya mengikuti intermittent fasting ini, tidak ada diabetes langsung. Dan saya punya reading adalah excellent, lebih excellent dari orang biasa. Dan kalau kita boleh mengatasi dan kita boleh jimatkan juta-juta wang, saya rasa ini adalah satu di antara kerajaan perlu mempromosi di seluruh negara. Kalau saya dan ramai di antara kawan-kawan saya yang mengikuti program ini, senang saja. All the problem starts with what we eat. And if we eat less, we become better and stronger and no health problem. And non-communicable diseases can be overcome. Jadi ini adalah Dr. Parlimen sendiri tahu mengenai perkara itu. Dia arif dalam perkara itu. Saya harap bukan saja ahli parlimen akan ambil tunjuk aja. Kerana saya tengok setiap tahun kita meningkatkan apa yang dia agihkan untuk kementerian ini. Tak cukup tahun ini 41 bilion. Kementerian ini kalau tidak ada tindakan kita berapa bilion pun tak cukup. Yang lebih mustahak adalah kita punya sendiri punya inisiatif yang kita perlu buat. Atau ini betul. Selain dari itu adalah masalah Tibet di negara ini. Di mana kita perlu ambil tindakan yang tulus, kita perlu open dalam perkara ini. Di mana kerajaan mengagihkan sebanyak lebih dari 6.9 bilion tahun ini untuk Tibet. Untuk skilling, reskilling, upskilling and cross-skilling. Itu mustahak kerana memberi semua pekerja di negara ini satu cara untuk mendapat training supaya mereka boleh mendapat pendapatan yang tinggi dan juga mobility. Ini adalah yang diikut di Singapura. Lama dulu. Kalau mereka boleh berjaya, kenapa Malaysia tidak boleh berjaya? Sekarang semasa saya berucap, hanya 26% saja pekerja di negara ini yang mendapat macam-macam training. Tetapi tidak lain-lain. Lebih kurang bermakna 75% pekerja di negara ini telah diabaikan. Dan ramai di antara mereka adalah yang mendapat pendapatan 1,500 dan sebagainya. Saya harap gaji minima dalam perkara ini akan dinaikkan, diberi keutamaan supaya mereka juga akan mendapat kesenangan. Dan kalau kita tengok Datuk Yang Dipertua, dasar pelaksanaan gaji minima perlu disegerakan. Komitmen Malaysia terhadap amalan buruh yang beretika dan hak asasi manusia. Ini lagi satu di mana forced labor menjadi satu perkara yang sangat rumit. Kalau kita tidak mengambil tindakan, kita ambil tindakan. Tetapi tak cukup untuk mengatasi forced labor di negara ini. Pekerja paksa. Kita ada situasi yang sedemikian berlarutan di seluruh sektor. Dalam palm oil, isu-isu palm oil, isu-isu di syarikat-syarikat pun terlibat dalam perkara ini. Maka kita perlu satu inisiatif yang baru di mana kita perlu terlibat dengan stakeholders. Saya difahamkan National Labour Advisory Committee tidak berfungsi. Ia perlu mengadakan mesyuarat untuk membincangkan pandangan semua stakeholders di negara ini yang ada berkaitan, yang boleh memberi pandangan mereka. Dulu sebelum ini kerajaan selalunya mengadakan perjumpaan dengan stakeholders sekurang-kurangnya sekali sebulan. Tetapi ini tidak dibuat. Saya harap tindakan diambil. Akhir sekali, Yang Dipertua, kekurangan pekerja penguat kuasa di Kementerian Sumber Manusia menjadi rumit. Ini bukan perkara baru. International Labour Organization sendiri telah mensuarakan perkara itu lebih kurang 4-5 tahun dulu. Saya harap kerajaan akan memberi sedikit longgaran,
mengambil lebih pekerja-pekerja dalam arena ini supaya penguatkuasaan dapat dijalankan supaya semua there'll be a win-win position dalam negara ini. Kalau tidak, kita akan ada masalah yang rumit di mana banyak atau ramai di antara pekerja dan majikan akan rugi dalam hal ini. Ramai di antara majikan pun tidak tahu mengenai hak mereka. Lebih-lebih lagi, apakah pekerja-pekerja di negara ini. Saya harap ini akan diambil kira supaya there will be a win-win position untuk negara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat.